أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama manjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini dapat mempertekadkan amalan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi memberkati majlis ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tajuk saya pada hari ini iaitu berkaitan dengan zikrullah, iaitu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, saya rasa daripada pagi sampailah ke malam, buka mata kita sampailah ke malam, berapa kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita menunaikan solat, berzikir dalam solat, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selain daripada itu, kalau kita nak kirakan memang tak cukup pun, tak cukup ataupun tak banyak seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir dalam bagaimana keadaan kita sekalipun, diri, duduk, baring, supaya diri kita ini tidak lari, tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ensiklopedia zikir dan doa, namakan zikir ini kata termasuklah kita membaca Quran, kita bertasbih subhanallah, kita bertahmid alhamdulillah, kemudian kita bertahlil la ilaha illallah, kemudian kita bertakbir Allahu akbar. Ini antara zikir-zikir yang sepatutnya membasahi bibir kita dalam kita menjalani kehidupan seharian. Dan zikir-zikir ini yang terbaik sekali berzikir iaitu kita dengan membaca Al-Quran. Dan termasuklah kita berselawat ke atas Nabi SAW, juga termasuk daripada amalan kita berzikir. Dan zikir seperti yang kita ketahui terbagi kepada tiga. Pertama sekali zikir zahir, yang kedua zikir khafi, yang ketiga zikir hakiki. Zikir zahir ini terbagi pula kepada tiga. Yang pertama sekali iaitu pujian kepada Allah. Kita berzikir alhamdulillah, subhanallah, pujian kepada Allah. Yang kedua daripada zikir zahir ini iaitu kita berdoa kepada Allah. Dalam doa kita, ya Allah berilah pertolongan, ya Allah yang maha mengasihani, berilah keampunan. Dalam bahasa Arabnya kita sebut ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Inilah kita berdoa pada Allah. Kemudian yang ketiga dinamakan ar-ri'ayah. Daripada zikir zahir ini dinamakan ar-ri'ayah. Ri'ayah ini atau kita sebutkan Allah sentiasa bersama dengan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menjaga aku, yahfazillah, ihfazillah yahfazka. Di mana Allah yang menjaga kita. Ar-ri'ayah maksudnya penjagaan. Yang kedua namakan zikir khafi. Zikir khafi ini zikir yang tersembunyi. Selalunya kita berzikir dalam hati kita, la ilaha illallah,
subhanallah. Dan ini zikir, namakan zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Manakala yang ketiga namakan zikir hakiki. Zikir hakiki ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mengingatkan umatnya, hambanya untuk mengingati Allah. Antara ayat yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatilah aku, maka aku akan ingat kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu ingkar, kufur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka ini tiga zikir yang mana biasa kita buat dan kita teruskan. Itulah yang terbaik. Dan habbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Walaupun tak banyak kita buat berzikir, buatlah yang kita istiqamah, yang kita mampu. Sebagaimana yang Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali dia buat sudah bahagikan untuk hari-hari. Hari Isnin apa? La haula wala quwwata illa billah 1000 kali. Hari Selasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian 1000 kali. Hari Rabu, Astaghfirullahalazim 1000 kali. Hari Khamis, Subhanallahal-azim wa bihamdi 1000 kali. Hari Jumaat, Ya Allah. Hari Sabtu, La ilaha illallah 1000 kali. Kemudian hari Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Maka kita cuba praktikkan dalam kehidupan seharian kita, tiap-tiap hari. Cuma kita takut besok, pada hari akhirat besok, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku berikan kamu dalam masa 24 jam apa yang kamu lakukan. 12 jam siang, 12 jam malam. Waktu siang ni apa yang kamu buat? Apa yang kamu lakukan? Dan kamu tidak berzikir kepada aku. Takut-takut besok kita tak dapat menjawab. Hanya kerana amalan yang kecil, tapi ganjaran, pahalanya begitu besar. Dan dalam ulama juga ada membahaskan bagaimana yang katakan hari Jumaat ni, mana yang terbaik kita berzikir, baca Quran ke atau kita berselawat. Dan banyak hadis Nabi menganjurkan pada hari Jumaat untuk kita berselawat. Maka mana yang lebih afdal daripada kita membaca Quran dan juga selawat? Maka kata para ulama, hari Jumaat ini khas, diberikan keutamaan untuk kita berselawat ke atas Nabi SAW. Banyak hadis sahih yang menganjurkan kita berselawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat. Kemudian kita selangi dengan zikir-zikir yang lain, alhamdulillah, sebagai tambahan, bonus kepada kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang mati Allah sekalian, banyak kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab-kitab. Jadi saya nak buat cerita beberapa kisah mengenai kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang lelaki, yang mana lelaki ni terlalu banyak hutang. Jadi dia pinjam hutang ke orang, buka hutang sana, tutup kamboi hutang sini. Buka hutang sana, kamboi hutang di sini. Jadi dia ni banyak musuh lah kerana dia berhutang. Hutang tak bayar. Jadi oleh kerana banyak musuh, dia ni tak dia terpaksa juga berjumpa dengan orang untuk membuat hutang, supaya dia nak bayar kepada hutang yang lain. Maka dia jumpalah seorang peniaga, nak memohon 500 dirham untuk dia membayar hutang. Jadi peniaga ini dengan rasa ikhlas hati bertanya kepada dia bila nak bayar. Dia kata akan bayar sekian. Maka seperti mana yang dijanjikan, tibalah masanya untuk hari pembayaran. Maka peniaga ni datang berjumpa dengan orang yang berhutang tadi. Dia kata, bagaimana dengan janji kita untuk bayar hutang? Maka kata dia, aku tidak ada duit. Bagaimana aku nak bayar hutang? Lalu peniaga ini mengadu kepada qadi. Jadi peniaga ini mengadu kepada qadi. Dia kata, qadi, orang ni sekian-sekian tidak bayar hutang. Maka qadi kata, panggil dia. Panggil dia, bertanyakan kepada dia, pasal apa dia tak bayar hutang. Dia kata, aku tak ada apa-apa nak bayar hutang. Bagaimana nak bayar hutang? Kemudian qadi kata, tangkap dia ni sehinggalah dia menjelaskan hutang. Maka dia berkata kepada qadi, wahai qadi, berikanlah aku masa. Masa sampai besok. Supaya aku balik, bagi tahu kepada isteri aku, bagi tahu kepada anak aku bahasanya aku ni ditangkap.
dia akan dipenjarakan. Sehinggalah aku membayar hutang-hutang. Kemudian, apa jaminan kamu? Kata qadhi ni. Dia kata, jaminan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nilai di situ. Tuan qadhi ni melihat bahawasanya ada nilai di situ. Jika sekiranya aku tak datang besok, aku mengaku bahawasanya aku bukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qadhi pun yakin dengan perkataan dia, dengan jaminan dia. Kerana menjaminkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjamin dia. Maka qadhi kata, baiklah. Kalau begitu, besok kamu kena datang, berjumpa dengan aku dan masuk ke dalam penjara. Maka baliklah dia, bagi tahu kepada isteri dia, sampai rumah dia kata, abang besok nak kena tangkap kerana tak mampu dan tak dapat membayar hutang. Kemudian isteri dia kata, apakah jaminan kamu, wahai abang? Jaminan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isteri dia kata, alhamdulillah. Sungguh alhamdulillah kerana Allah memberi ilham kepada abang. Oleh itu marilah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan isteri dia berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah dia tertidur. Apabila dia tertidur, nak ditakdirkan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah kata apa dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang bermimpi aku pada malam hari, maka dialah mimpi aku secara hak yang benar. Ini nak menunjukkan bahawa hati yang bersih ini, orang kata apa? Memang nur cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati ini. Tak hitam, tak kelabu. Maka itulah dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Maka Rasulullah kata apa kepada dia? Besok hari kamu pergi jumpa gubernur, bagi tahu kepada gubernur suruh dia membayar hutang 500 dirham. Wahai Rasulullah, apakah gubernur ni nak percaya cakap aku ni? Kemudian kata dia, kamu beritahu kepada gubernur tersebut sekian. Maka besok paginya dia pun bangun. Bangun pergilah jumpa dengan gubernur, ketuk-ketuk pintu, jumpa pengawal, kata aku nak jumpa gubernur. Pengawal kata apa, pasal apa nak jumpa gubernur? Gubernur ni perlu membayar hutang aku. Kemudian pengawal ni kata, tak bagilah masuk. Kemudian dia pergi jumpa dengan gubernur beritahu, tak apa, bagi dia masuk. Kemudian dia pun pergi masuk, berjumpa dengan gubernur. Kemudian dia beritahu apa? Lelaki ni beritahu, wahai Tuan Gubernur, Rasulullah menyuruh Tuan Gubernur membayar hutang aku sebanyak 500 dirham. Jadi Gubernur ni kata, apakah hak kamu untuk berkata demikian? Kata lelaki ini, semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Tuan Gubernur ini berselawat kepada Nabi setiap malam 1000 kali. Tapi semalam kerana tersikit kesilapan, maka dikatakan Tuan Gubernur berzikir 1000 kali. Ada kesilapan di situ. Maka mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki ini, menangis Gubernur ni. Dia menangis, maka dia ambil 500 dirham daripada Baitul Mal, bagi kepada lelaki ini supaya dia bayar hutang. Dia ambil pula duit dia 2500 dirham, bayar pula bagi ikhlas hati kepada lelaki ni. Maka lelaki ni ucapkan terima kasih, dan dia pergi kepada rumah Tuan Qadhi ni. Bagi tahu bahawasanya dia nak membayar hutang kepada peniaga yang dia telah hutang tersebut. Maka dia pergi kepada rumah Qadhi ni. Qadhi ni sebenarnya memang nak berjumpa dengan dia. Maka dia ketuk-ketuk pintu, berjumpa dengan Qadhi. Sebelum lagi dia buka mulut, Tuan Qadhi kata, alhamdulillah, kerana kamulah aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Terkejutlah dia. Dia kata, lelaki ni kata, apakah Tuan Qadhi bertemu dengan Rasulullah dan apakah Rasulullah sampai kepada Tuan Qadhi? Dia kata, jika sekiranya aku selamatkan kamu di dunia ini, maka Allah akan selamat kamu di akhirat kelak. Sambil menangis Tuan Qadhi ini nyatakan perkara tersebut. Jadi dia ambil pula duit ni, kata ambil 500 dirham ni, bayar kepada peniaga tersebut.
ada pada dia 2,500, 3,000, 3,500. Maka dia pun ketuk pintu, jumpalah peniaga ni nak melansaikan hutang dia 500 dirham ni. Maka orang peniaga ni pun mengatakan bahawasanya dia memang sangat-sangat dah bertemu dengan lelaki yang menghutang dia ni. Dia kata, alhamdulillah, kerana kamulah semalam aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya lagi, kalau sekiranya aku melunaskan, Rasulullah kata apa, jika aku sekiranya melunaskan hutang kamu, ataupun orang kata burn hutang kamu, maka Allah akan burnkan, beri keampunan kepada kamu di akhirat kelak. Kemudian dia ambil 500 dirham lagi, dia bagi kepada lelaki. Maka dia ambil dalam 4,000 dirham lebih kurang, dia pergi bayarlah semua hutang-hutang dia kepada orang-orang lain. Maka di sinilah kelebihan, yang dinamakan kelebihan selawat. Kelebihan selawat ini bukan hanya kita untuk di akhirat kelak, tapi di dunia ni, sedar tak sedar Allah membantu kita. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua, dalam kitab Huquqi Zawjain, Uqudil Lujain fi bayan Huquqi Zawjain, oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Cerita bagaimana seorang wanita tua yang selalu berzikir kepada Allah dengan menyebut bismillah. Bismillah. Nak buat apa-apa bismillah. Nak buat apa-apa bismillah. Bila mendengar perkataan bismillah ni, lelaki dia, suami dia ni naik melawat. Sikit-sikit bismillah. Nak makan bismillah. Nak buat itu bismillah. Basuh tangan bismillah. Maka suami dia kata, kamu akan tahulah satu hari nanti, kamu akan terkena dengan bismillah kamu ni. Maka pada satu hari si suami ni berkatakan kepada isteri dia. Dia ambil duit, dalam duit yang dalam keadaan yang banyak, dia letakkan dalam satu balang. Dia balang dan dia bagi kepada isteri dia supaya simpan duit ini, supaya orang lain tak tahu. Hanya kita berdua saja yang tahu, kata suami dia. Baiklah, dia pun buka balang bismillah, kemudian dia taruh duit, tutup kata bismillah. Kemudian dia carilah satu tempat, dalam rumah dia, maka disorokkan. Maka suami dia menuntun dia daripada belakang. Dia tahu isteri dia simpan duit tu di mana. Jadi seminggu kemudian, si suami ni mengambil duit dalam balang tu, nak dicampakkan duit ni ke dalam perigi di belakang rumah dia, supaya isteri dia tak tahu. Nak kenakan isteri dia. Maka dia ambil tanpa pengetahuan isteri dia, dia ambil duit tu, kemudian dia dicampak di belakang perigi rumah dia. Maka pada keesokan harinya, dia bertemu dengan isteri dia, bagi tahu kepada isteri dia, tolong ambil duit di tempat yang kamu sorok. Abang nak tengok, nak pakai duit. Kemudian suami dia ni menuntun dia daripada belakang. Pergilah tengok, dia buka peti yang disorok ni, dan dia buka. Kemudian dia ambil duit ni, yang balang tadi tersebut, dia beri kepada si suami dia. Suami dia terkejut. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Sedangkan dia, dalam hati dia kata, dia dah buang duit ni dalam perigi dia. Kemudian dia pun bagi tahulah kepada isteri dia cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenar, yang mengatakan bahawasanya duit ni diambil, dibuang di belakang perigi. Maka dikatakan, pengarang kitab ni mengatakan bahawasanya ketika itu malaikat Jibril datang, ambil balik balang tu, letak balik ke dalam tempat dia di mana dia yang disuruh. Maka daripada peristiwa itu suami dia insaf. Suami dia insaf dengan apa yang dia mengatakan kepada isteri dia, dengan perkataan bismillah, sikit-sikit bismillah. Jadi itu jadi amalan kepada isteri dia. Dan sejak daripada peristiwa itu, ia juga menjadi amalan kepada si suami. Dan alhamdulillah, dia pun berdoa kepada Allah, suami dia telah diberi nur, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini cerita berkenaan dengan bismillah. Banyak lagi cerita. Kemudian cerita dalam tafsir At-Tabari, tak silap saya, ayat 1,000 dinar. Tuan-tuan pun pernah baca ayat kisah ni. Malik bin Auf Al-Asja'i, yang mana anak dia ingin pergi berjihad, berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah beri, tapi dengan syarat kamu bagi tahu kepada ayah kamu nak
nak pergi ke medan perang. Maka dikatakan perjalanan memakan masa sehari nak pergi ke tempat untuk berperang tersebut. Maka dia pun ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang bersama dengan satu kumpulan. Maka sampai di sana berperang habis, kemudian dia balik pun makan masa sehari. Maka mereka ini sama-sama duduk di masjid berkumpul dan Rasulullah nak lihat bagaimana keadaan panglima-panglima perang yang dah turut perang bersama dengan Rasulullah. Ada yang patah gigi, ada yang kulit tercabut, tangan terseliuh dan sebagainya. Maka Rasulullah pun melihat. Maka datanglah Malik bin Auf bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah anak aku? Aku mencari ni tak jumpa." Maka Rasulullah kata apa? Aku sendiri pun tak tahu. Dia mati ke, ditawan ke? Tak tahu keadaan dia. Tidak ada berita dan maklumat. Maka Rasulullah kata kepada ayah dia, maka kamu baliklah, kamu bersabar kepada Allah. Dan selalulah mengucap, la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Maka dia pun balik bertemu dengan isteri kata, abang mana anak kita? Kemudian Rasulullah kata apa? Banyakkan bersabar dan ucaplah la haula wala quwata illa billah. Jadi zikir bagi dia dan juga isteri. Maka pada malam itu mereka duduk berzikir berdua. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika mereka berzikir ini, bunyi ketukan pintu rumah tersebut. Maka dia buka-buka tengok anak dia. Dia pun terkejut. Buka dia tengok anak dia, kemudian dia bawa lagi beberapa ekor kambing. Kata riwayat dia bawa kata kambing, ada yang riwayat dia katakan bawa unta. Maka dia pun masuk, dia ceritalah keadaan anak dia bagaimana. Minta cerita anak dia cerita. Dia kata ketika mana aku bertemu dengan Rasulullah, berperang dengan Rasulullah ni, aku telah ditawan oleh tentera musyrikin. Kaki diikat, tangan diikat. Maka aku tak boleh pergi ke mana. Maka nak dijadikan cerita, dia kata tiba-tiba ni gari ikatan di tangan dan ikatan di kaki ini tiba-tiba terbuka. Dan aku keluar kemah, aku dah nampak ada unta. Jadi aku naik unta ni, sebelum aku balik aku tengok-tengok rupanya ada kambing lagi. Aku bawa sekali. Maka ketika itu ada setengah riwayat mengatakan bahawasanya dia berjalan cepat. Ada yang setengah riwayat katakan dia seolah-olah dia ni diterbangkan oleh malaikat untuk sampai ke tempat tersebut. Kerana ke rumah dia. Kerana perjalanan tu makan masa 2 hari. Pergi balik, pergi 1 hari, balik pun dah 1 hari. Tapi dalam masa yang sama, siang tadi, cari anak dia tak jumpa. Malam ini, dia tengok anak dia dah balik. Maka begitulah cerita yang turunkan. Turunnya surah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ila akhir ayat. Maka ketiga-tiga cerita ini ceritakan kelebihan berzikir. Yang pertama sekali ceritakan tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita ceritakan tentang bismillah. Kemudian yang ketiga cerita tentang la haula wala quwata illa billah. Zikir-zikir yang keutamaan yang telah disampaikan oleh para sahabat tentang cerita kehebatan berzikir ini. Jadi sebagai kesimpulan kita daripada ketiga-tiga cerita ini, seperti mana orang kata apa, orang yang bercinta sudah pastinya dia akan ingat kekasih dia. Jadi ingatan, sebutan ini sudah pastinya tertumpu kepada kekasih dia. Itulah yang dinamakan cinta yang sejati. Tapi kita sebagai hamba Allah ini, kita jadikan zikrullah kita sebagai hamba untuk kita mengingati Allah, untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah inilah sebagai jambatan untuk kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam tafsir Al-Baghawi mengenai dalam surah Al-Baqarah ayat 152 ke 125, katakan fazkuruni azkurkum. Kalau dalam tafsir sebut, maka ingatlah aku akan ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Maka
bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu kufur. Tafsir Baghawi mengatakan bahawa Ibnu Abbas, dua sahabat, dinukilkan daripada dua sahabat. Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya fazkuruni, maksudnya ingatlah aku ketika mana kamu ingatlah aku, katanya bagaimana? Ingatlah aku ketika mana kamu dapat nikmat. Dan azkurkum, fazkuruni azkurkum, maka aku akan ingat kepada kamu jika sekiranya kamu mendapat jika kamu dapat nikmat, maka aku akan ingat kamu jika sekiranya kamu dapat kesusahan, kesepitan. Maka inilah yang dinamakan fazkuruni. Sahabat mentafsirkan ayat tu lagi. Dalam tafsir Baghawi sebut. Jika kamu ingat aku akan ingat nama kamu. Jika kamu ingat aku dengan nikmat yang aku berikan, maka Allah kata aku akan ingat kepada kamu dengan keampunan. Dalam sahabat yang mengatakan yang lain juga, aku akan ingat kamu dalam waktu kesempitan. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, orang Islam, bila kita dapat nikmat, kita tahu nikmat itu dan kita yakin bahawa nikmat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gunakan kenikmatan itu dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang sebaik dan itu yang sebenarnya. Jadi justru kesan daripada bila kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastinya Allah akan ingatkan kita dengan memberi keampunan kepada dia dan menolong kita dalam masa kesempitan, dalam masa kesusahan. Jadi ini satunya penting untuk kita sama-sama ingat, sama-sama kita lakukan zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Apabila kita sesaat kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastinya yang akan datang, yang akan mengganggu kita ini adalah sudah tentunya syaitan. Syaitan yang sentiasa melalaikan kita dengan kehidupan dunia, sudah pastinya akan melalaikan kita dalam kehidupan kita seharian sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah, untuk kita sama-sama ikut dengan dia lalai. Wal'ayazubillah. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, saya rasa cukup setakat ini. Pada hari ini, supaya yang sedikit itu akan menjadi amalan kepada kita dan seharusnya ia berkekalan, dan kita hidup sebagai seorang Islam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang baik itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'na anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.